Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi dalam satu lagi video pembelajaran prinsip perakaunan. Tajuk kita daripada modul 3, dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat, iaitu diskaun niaga dan diskaun tunai. Okey, siapa yang tak sukakan diskaun? Diskaun ni kita semua faham secara mudah adalah potongan harga daripada harga asal, maksud kita bayar kurang daripada harga yang asal. Jadi dalam perniagaan kita sebenarnya ada dua jenis diskaun, iaitu diskaun niaga dan juga diskaun tunai. Okay, kita lihat maksud diskaun niaga terlebih dahulu. Diskaun niaga bermaksud potongan harga senarai barangan dalam invoice yang diberikan oleh pembekal kepada pelanggan ketika belian dibuat untuk menggalakkan pembelian secara pukal. Di diskaun niaga diberikan oleh pembekal supaya pelanggan lebih terdorong untuk membeli dalam kuantiti yang banyak. Lebih banyak yang dibeli, lebih besar diskaun yang diperoleh oleh pelanggan. Manakala yang kedua, diskaun tunai bermaksud potongan harga daripada harga invoice yang diberikan oleh pembekal untuk menggalakkan pelanggan membayar invoice dengan kadar segera. Lebih cepat pelanggan membayar hutangnya, lebih tinggi diskaun diskaun tunai yang akan diperoleh. Kita akan lihat pula bagaimana untuk menghitung diskaun tunai. Kita lihat dokumen invoice daripada kedai komputer Suria. Kedai komputer Suria merupakan pihak pembeli dalam dokumen ini, di pelanggan. Pembekalnya adalah PC Mega Supply. Dokumennya adalah invoice. Baik, kita lihat apakah yang dibeli oleh kedai komputer Suria dua barangan ini, seperti yang tertera harga dan kuantiti dengan jumlah RM. Kedua-dua barangan ini berjumlah 4,740. Kemudian kita lihat di sini kita ada tolak diskaun niaga sebanyak 5%, RM237. Jadi inilah diskaun yang diberikan kepada kedai komputer Suria kerana kedai ini membeli barang secara pukal. Jadi dia menikmati diskaun niaga sebanyak RM237 daripada harga asalnya iaitu RM4,740. Jadi jumlah yang perlu dibayar kedai komputer Suria adalah RM4,503. Tapi ini bukan lagi jumlah yang akhir yang mungkin dibayar oleh kedai komputer Suria. Jadi kedai komputer Suria berpeluang untuk mengambil diskaun tunai jika ia memenuhi syarat yang tertera di bawah invoice ini. Itu syarat pembayaran 10% diskaun 15 hari, 5% diskaun 25 hari. Ini adalah syarat untuk diskaun tunai. Okey, soalan. Jika kedai komputer Suria membuat pembayaran invoice pada 11 April 2020, berapakah kadar peratus diskaun tunai yang akan diperolehi, nilai diskaun tunai yang diterima, nilai hutang yang perlu dibayar? Dan yang kedua, hitungkan nilai hutang yang perlu dibayar sekiranya bayaran dibuat pada 19 April 2020 dan juga pada 28 April 2020. Okey, usaha dalam invoice ni berlaku pada 2 April 2020. Jadi kita cuba fahami apa dulu maksud syarat pembayaran dalam invoice itu. Okey, syarat pembayaran ini bermaksud perniagaan kedai komputer Suria akan menerima diskaun sebanyak 10% jika dia membuat bayaran balik dalam masa 15 hari dari tarikh invoice. Jika dia buat bayaran balik dalam masa 15 hari dari tarikh invoice, bermaksud kedai komputer Suria akan mendapat diskaun sebanyak 10%. Manakala dia akan mendapat diskaun sebanyak 5% jika dia membuat bayaran 25 hari dari tarikh invoice tersebut. Itu maksud syarat pembayaran.
Sekarang kita akan melihat penentuan hari dan kadar diskaun. Semua lihat pada kalender ni dan juga syarat pembayaran di atas. Saya katakan tadi, perniagaan akan mendapat diskaun 10% jika membayar dalam masa 15 hari dari tarikh invoice. Invoice bertarikh 2 hari bulan April. Kita bilang selama 15 hari. 2 ni kira sebagai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang cikgu bulatkan dengan pen merah itu dalam lingkungan 15 hari dari tarikh invoice. Bermaksud jika perniagaan membuat bayaran dalam mana-mana tarikh yang cikgu bulatkan dengan dakwat merah ini, perniagaan akan menerima diskaun sebanyak 10%. Kita lihat pula syarat yang kedua di belakang ni, 5% dalam masa 25 hari. Dia akan sambung kira daripada tarikh selepas dakwat merah ni. Jadi yang 17 hari bulan ni kita kira sebagai hari yang ke-16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi jika perniagaan membayar dalam lingkungan tarikh yang cikgu gunakan dengan dakwat biru ini, maka perniagaan akan mendapat diskaun sebanyak 5%. Hari yang ke-16, 17 hari bulan April ni hari yang ke-16 sehingga 26 hari bulan April, iaitu hari yang ke-25 dari tarikh invoice. Jadi jika perniagaan membayar selepas tarikh 26 hari bulan, itu pada 27 dan ke atas, maka di sini tiada diskaun tunai yang akan diterima oleh perniagaan kedai komputer Suria. Berbalik kepada soalan kita. Jika kedai komputer Suria membuat pembayaran pada 11 April 2020, berapakah, soalan pertama, kadar peratus diskaun tunai yang akan diperolehi? 11 April, cikgu pangkahkan tarikh 11 April, bayaran pada 11 April. Layak menerima diskaun pada kadar 10%. Kita lihat tadi, soalan 1 Roman, jawapannya adalah 10% diskaun tunai. Dia masuk dalam kategori dalam masa 15 hari yang pertama. Soalan kedua, berapakah nilai diskaun tunai yang diterima? Di sini kita kena buat pengiraan. Nilai invoice yang berhutang adalah 4503 RM 4503, terdarab dengan diskaun pada kadar 10%. Kita akan mendapat diskaun sebanyak RM RM450 dan 30 sen. Inilah diskaun layak diterima kerana perniagaan kedai komputer Suria membayar dalam masa 15 hari. Soalan yang ketiga, berapakah nilai hutang yang perlu dibayar? Nilai hutang yang perlu dibayar bermaksud kita ambil nilai asal invoice, iaitu RM4503, kita tolak dengan nilai diskaun yang kita terima, 450 30 sen. Jadi di sini hutang yang perlu dibayar balik setelah layak menerima diskaun adalah sebanyak RM4,052 dan 70 sen. Kita ambil nilai asal hutang kita, kita tolak dengan jumlah diskaun yang diterima. Atau kamu boleh buat pengiraan cara yang lagi satu, iaitu kita ambil RM4503, itu jumlah asal invoice kita, kita darab dengan 90%. Macam mana kita dapat 90% ni? Kamu dah faham, 4503 ni bermaksud
nilai hutang kita sebanyak 100%. Jadi bila kita layak menerima diskaun tunai sebanyak 10%, bermaksud kita cuma perlu bayar balik hanya sebanyak 90% sahaja. Jadi kita pun buat pengiraan macam biasa, 4503 darab dengan 90%, kita akan dapat jawapan yang sama lah. RM 4052.70 sen. Okay, ini dua cara untuk kamu mengira jumlah bayaran balik. Cara yang pertama, kita ambil nilai bersih invoice tolak dengan pengiraan nilai diskaun, ataupun kita boleh buat nilai bersih invoice terus darab dengan peratus yang masih tinggal untuk kita bayar balik, iaitu 100 tolak dengan 10, kita kena bayar balik sebanyak 90%. Okay, itu soalan 1. Okay, bagi pengiraan soalan 2, soalan bertanya kepada kita, hitungkan nilai hutang yang perlu dibayar sekiranya bayaran dibuat pada 19 April. Okay, kita lihat balik pada kalender kita, 19 April. 19 April adalah masuk dalam kategori 5%. Dalam masa hitungan 25 hari, dia layak menerima 5% diskaun tunai. Jadi berapakah hutang yang perlu dibayar? Okay, jawapannya adalah RM 4503, itu nilai bersih invoice. Sekarang ni berapa peratus kah yang kita kena bayar? 100%, kita terima diskaun sebanyak 5%, jadi kita perlu bayar balik sebanyak 95%. Jadi tekan kalkulator kamu akan dapat RM 4277.85 sen. Okay, faham macam mana dapat 95%? 100% nilai asal invoice. Perniagaan layak terima 5% diskaun tunai, maka perniagaan perlu bayar balik 95%. Okay, ini 1 Roman. Okay, soalan 2 Roman. Jika perniagaan bayar balik pada 28, okay, 28 dalam kalender telah pun terlebih daripada tarikh 25 hari, jadi di sini tiada diskaun tunai yang akan diterima, bermaksud perniagaan perlu bayar balik RM4,503, iaitu nilai asal invoice, nilai hutang asal yang tertera pada invoice. Jadi kamu boleh lihat contoh pengiraan kita pada soalan ini. Tujuan diskaun tunai adalah galakkan untuk pelanggan membayar invoice dengan lebih cepat, kerana lebih cepat dibayar, lebih tinggi diskaun yang diterima. Jadi kita lihat balik pada jawapan-jawapan kita. Jika perniagaan membayar pada lingkungan 15 hari pertama, dia perlu membayar balik hutang RM4,052.70. Okay, ini kes yang pertama. Jika dia membayar pada lingkungan 25 hari, hari yang ke-16 hingga hari yang ke-25, dia kena bayar balik tinggi sikit, okay, RM4277.85 sen. Jika dia membayar lewat lebih bertarikh 25 hari, dia kena bayar harga asal penuh nilai invoice tersebut. Jadi itulah fungsi diskaun tunai, itu menggalakkan pelanggan membayar hutang dengan segera. Okay, cikgu harap kamu boleh faham penerangan cikgu pada video kali ini. Okay, kita jumpa lagi pada video yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.